Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut perbahasan tentang bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Jadi sebelum itu kita mengulangi kembali 5 ayat surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Waktu malam Al-Qadar telah pun kita mulakan perbincangan pada hari Jumaat yang lalu. InsyaAllah pagi ni kita akan lanjutkan. Saya ada nyatakan insyaAllah dalam nota yang akan diserahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan nanti, saya telah letakkan kesemua pendapat yang telah dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, 40 lebih pendapat para ulama dalam memburu malam Al-Qadar. Bila malam Al-Qadar tu hampir 40 lebih pendapat. Jadi untuk membaca kesemua pendapat itu akan mengambil waktu yang lama. Jadi kita fokus kepada pendapat-pendapat yang terkuat dan terpilih untuk kita bincangkan. Kita terus kepada 10 malam terakhir yang ganjil. Ini merupakan di antara pendapat yang 30 lebih dah. 10 malam terakhir yang ganjil ini, ia telah pun bermula pada hari Sabtu yang baru ini, 30 Mac, merupakan malam yang ke-20. So malam tadi adalah merupakan malam yang ke-21. 10 malam yang terakhir dan ia ganjil. Kita boleh lihat yang saya dah highlightkan dengan warna kuning tu. 31 Mac, 2 April, 4 April sehinggalah kepada 8 April. 10 malam yang terakhir yang ganjil ini, kita telah merujuk kepada hadis yang paling sahih sekali, iaitu Sahih Al-Bukhari, dan kita juga merujuk dalam Sahih Muslim. So hadis ini telah kita baca pada minggu yang sebelum ini, bahawa Nabi telah kempen supaya cari malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir yang ganjil. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, Nabi ada menerangkan yang ganjil itu bila. Nabi kata pada 9 yang masih berbaki, maknanya 21, pada 7 yang masih berbaki, dan pada 5 yang masih berbaki.
Maknanya Nabi tidak spesifik hari yang satu malam tu bila. Okey, insya-Allah kita akan bincangkan. Okey, dua hadis ini seorang ulama hadis namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau orang belajar hadis, mereka akan kenal siapa Al-Hafiz Ibnu Hajar ni. Ini dipanggil jago, ulama yang hebat dalam bidang hadis, yang menulis kitab yang menghuraikan Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu hadis yang paling sahih. Dia ulas kitab tu namanya Fathul Bari. Jadi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dia kata hadis yang berada pada bab mencari malam Al-Qadar pada malam yang ganjil ni, dia mengatakan itulah pendapat yang paling kuat yang mengatakan berlakunya malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir. Lebih lagi, dia kata, bukan bermaksud dia nak menafikan malam yang genap, tapi dia kata lebih-lebih lagi pada malam-malam yang ganjil. Dia kata itulah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hadis-hadis yang menyebut tentang malam Al-Qadar. Okey, nanti kita akan ambil balik pendapat beliau. Okey, sekarang kita kecilkan daripada 10. So 10 yang terakhir itu kita dah tinggal 9 dah. So yang terbaik, yang paling selamat buat tiap-tiap malam. Ini yang paling terbaik sekali. Tetapi ada hadis-hadis yang dia kecilkan lagi daripada 10 tu, dia kecilkan lagi, iaitu 7 malam terakhir. 7 malam terakhir boleh diambil bermula daripada 2 April. Ini ikut kalender di Malaysia lah, iaitu bermula daripada Selasa malam Rabu malam yang ke-23, 2 April sampai habis. Okey, 7 malam yang terakhir yang berbaki ini sebenarnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam Al-Qadar itu ialah fi tis'i yamdhina, iaitu 10 pada 9 yang berlalu, au fi sab'i yabqaina, ataupun pada 7 malam yang masih berbaki. Nabi kata 9 atau 7. Okey, sekarang ni tak tahu lagi yang mana, sebab Nabi kata 9 atau 7 riwayat Al-Bukhari. Okey, cari lagi hadis lain dalam Sahih Bukhari juga. Kita jumpa satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata pada zaman Nabi SAW ada beberapa orang sahabat Nabi, mereka Allah telah tunjukkan dalam mimpi Lailatul Qadar itu berlaku pada 7 malam terakhir. Lalu mereka laporkan kepada Nabi SAW. Nabi pun memberikan reaksi. Nabi kata, aku lihat mimpi-mimpi kamu ni memang tepat pada 7 malam yang terakhir. Maka kata Nabi, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Maka siapa yang nak mencari malam Al-Qadar itu, maka lakukanlah pada 7 malam terakhir. Okey, jelas? Okey, 7 malam terakhir itu makna 23 malam yang sampai hujung. Okey, kita cari lagi hadis lain dalam Bukhari. Dah habis dah yang 7 malam terakhir ni. Kita buka kitab hadis nombor 2 yang paling sahih, iaitu Sahih Muslim. Apabila buka dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Nabi kata cari pada 10 yang terakhir, yakni malam Al-Qadar. Okey, itu kita fahamlah. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza.
Jika salah seorang daripada kamu lemah atau tidak berupaya untuk kejar 10-10 tu, fala yughlabanna ala sab'il bawaqi, maka janganlah dia tertewas pada 7 yang masih berbaki. Faham tak Nabi kata? Nabi kata 7 ni yang hujung tu, janganlah sampai terlepas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak sebut yang mana satu. Okey, riwayat Muslim. Okey, dapat yang 7 tadi. Okey, maknanya kalau 7 tu 23 sampai habis lah. Okey, kita kecilkan lagi, kita tengok pula pendapat malam yang ke-23. Kenapa saya nak mukakan pendapat ni? Kerana malam yang ke-23 adalah merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kemukakan, dia kata menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i itulah yang pengasas kepada mazhab Syafi'i itu, dia kata di antara malam-malam yang ganjil yang paling berpeluang terjadinya malam Al-Qadar adalah malam ke-21 atau malam yang ke-23. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i, dan dalam mazhab Imam Syafi'i. Macam mana boleh tentukan 21 atau 23? Sebenarnya ada hadis riwayat Abu Sa'id dan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Okey, maknanya 21 tu dah lepas lah, malam tadi lah. Moga-moga janganlah. Okey, maknanya 10 tu boleh selamat lah, tapi kita buat perbincangan. Okey, malam 23. Okey, kita dapati dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, malam 23 dia kejut keluarga dia bangun. Sa'id bin Al-Musayyib seorang tabi'in rahimahullah, dia kata sejumlah para ulama telah buat keputusan malam Al-Qadar terjadi pada malam yang ke-23. Okey, ini semua pendapat. Okey, malam 23 tu bila? 2 April, betul tak? Selasa malam Rabu, maknanya malam esok lah. Tapi tuan-tuan jangan tak datang pula malam ni, besok baru masuk. Saya sebut dah pada awal, selamatnya majlis ini perbincangan para ulama. Okey, ini menurut pengalaman ulama yang pernah dapat, sahabat-sahabat yang pernah dapat. Okey, selesai. Okey, kita bincang lagi. Okey, pendapat 23 ni juga sebenarnya adalah pendapat Imam Malik rahimahullah, Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah dan Al-Imam At-Tahawi. Okey, jadi jangan lepaslah. Malam ni, malam esok. Okey, kita kecilkan lagi malam 27, sebab dia termasuk 7 yang terakhir. Okey, malam 27 kalau ikut kalender kita 6 April, Sabtu malam Ahad. Masa ni kat mana malam ni? Atas jalan raya. So bersiap sedia untuk bertemu malam Al-Qadar. Okey, malam 27. Okey, malam ke-27 ni sebenarnya kalau kita tengok ya, kejap ya saya kemukakan pendek saja, jangan bimbang. Okay. Malam yang ke-27 adalah merupakan pendapat yang kebanyakan para ulama. Kebanyakan ni maksudnya ada yang tak kata 27, tapi jumhur, majoriti para ulama kata malam yang paling berpeluang adalah malam yang ke-27. Okey, malam ke-27 ni kita akan kemukakan melalui 3 pendalilan. Pendalilan yang pertama hadis-hadis Nabi SAW. Pendalilan yang kedua
pendapat para sahabat yang pernah jumpa malam tu. Dan yang ketiga, kita akan bincangkan dalam surah Al-Qadar itu penggunaan huruf Lailatul Qadar diulang sebanyak 3 kali, dan keseluruhan patah perkataan suratul Qadar dalam suratul Qadar. Ini pendalilan yang ketiga. Kita kena ambil ranking nombor 1 hadis dulu. Okey, hadis dia yang pertama adalah satu kisah bagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni dia bukan kaling-kaling, dia ni Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat di antara jago dalam bidang tafsir Quran. Ubay bin Ka'ab ni dia pernah ditanya oleh Zir bin Hubeish rahimahullah. Okey, yang mana Ubay ini dia dapat laporan ada sahabat lain, Ibnu Mas'ud kata, siapa yang buat solat malam selama setahun, dia akan dapatlah malam Al-Qadar. Ada sahabat lain kata, sebab tu saya kata pendapat malam Al-Qadar ni ada yang kata luar Ramadan pun ada. Okey, tetapi Zir bin Hubay ni dia tak puas hati, dia dapatkan confirmation daripada Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab pun kata, tak, malam Al-Qadar ni bulan Ramadan, dia kata. Ia berada pada 10 malam terakhir dan ia berada pada malam yang ke-27. Kemudian Ubay bin Ka'ab dia berani bersumpah. Dia kata, insya-Allah aku sumpah malam tu malam ke-27. Jadi Zir bin Hubeish ni dia tanya pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, macam mana kau boleh kata ia malam ke-27? Dia kata, aku tahu maklumat tu kerana aku dapat melihat tanda berlakunya malam Al-Qadar, iaitu pagi esok tu matahari terbit tanpa cahaya sinar dia seperti yang biasa. Okey, boleh faham? Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain, Ubay bin Ka'ab dia bersumpah tau. Tengok sahabat, mereka takkan berani sumpah atas nama Allah. Ubay kata apa? Wallahi, dia kata, inni la'a'lamuha hiya lailatun allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27. Dia kata, demi Allah, aku tahu malam tu, dia kata, malam itu merupakan malam yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk buat qiyam pada malam itu, iaitu pada malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Okey. Ada lagi dalam riwayat Muslim yang lain, pernah satu ketika para sahabat ni duk bincang-bincang macam tuan-tuan lah, bila malam Al-Qadar ni, bila malam Al-Qadar ni. Masa mereka bincang tu ada Nabi kat situ. Maka Nabi SAW pun tanya dekat para sahabat, siapa ingat semalam tu bulan terbit seperti mislu syiqqi jafnatin, seperti mana bulan berlaku, bulan terbit seperti setengah mangkuk yang besar. Maksudnya separuh. Siapa ingat malam tu? Okey. Ada ulama menyebutkan seperti mana Abu Hasan Al-Farisi kata, yang Nabi duk tanya soalan malam terbit, bulan terbit seperti separuh mangkuk yang besar tu, ia terjadi pada malam yang ke-27 sebenarnya. Okey. Dalam hadis lain, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata, siapa yang mencari malam Al-Qadar hendaklah dia mencari pada malam yang ke-27. Okey, saya dah sebut tadi, ini pendapat majoriti para ulama. Okey, jelas ya? Okey. Kita bincangkan pula yang ini.
Ibnu Abbas dengan ada para ulama lain, mereka kata, cuba kita study surah Al-Qadar, dia kata. Cari maklumat bila berlaku. Para ulama ni dia punya semangat nak memburu malam Al-Qadar ni sampai mereka kaji surah Al-Qadar tu. Jadi mereka mendapati malam Al-Qadar, Lailatul Al-Qadar tu menggunakan 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qadar, ada 9 huruf. 9 huruf itu ayat Quran, Allah yang berbicara. Okey. Ditengok ke semua suratul Qadar diulang oleh Allah sebanyak 3 kali, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Jadi ada para ulama buat kesimpulan, 9 kali Allah ulang malam Al-Qadar kali dengan 9 huruf, maknanya 27. Okey, tak habis lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kaji macam ni pula. Dia kata kira, dia kata patah perkataan suratul Qadar ada berapa? Inna 1, zalnahu 2, fi 3, lailatin 4, qadar 5, wama 6, dikira sampai matla'il fajar tu, kesemua sekali ada 30 patah perkataan. Allah yang susun ni ada kadu 30 hari. Dan apabila dilihat pada patah perkataan yang ke-27, ia merujuk kepada hiya tu apa? Salamun, sejahteralah hiya malam itu. Hatta patah perkataan 28, matlaq 29, 30 al-fajar. Maka perkataan yang ke-27 adalah malam Al-Qadar. Okey. Jadi kesimpulannya, datang malam yang ke-27. Malam yang sebelum ni janganlah. Tapi tuan-tuan jangan viral lah. Jangan tahu pada confirm malam ni mesti 27 tak. Okey ya. Kesemua pendapat ini telah pun dibuat rumusan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan sambung esok insya-Allah penamat bagi kesimpulan malam Al-Qadar, apa kita nak buat untuk dapatkan malam Al-Qadar itu, dan jika berlaku apa kita nak lakukan ibadat. Itu penutup bagi tadabbur suratul Qadar insya-Allah esok. Ya, sebab kita pun dah 23 minit. Moga-moga Allah temukan kita pada malam Al-Qadar. So yang paling terbaik, yang paling selamat, preventif, buat semua, hidupkan ke semua malam. Okey, yang paling ditekankan ganjil. Dalam ganjil itu pula yang sangat-sangat berpotensi 27 begitu. Moga-moga dapat manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.